Assalamualaikum. So, dah study dah pasal SNR? Dapat something? Dah buat back test? Cuba buat forward test. Cari mana-mana support, cari kawasan yang kita boleh entry. Okey, cari kawasan-kawasan yang tinggi dan rendah, puncak dan lantai, support and resistance, SBR, RBS. Cuba banyakkan buat back test, screenshot, back test, screenshot, back test, screenshot. Belajar macam tu, support and resistance. Dapatkan sampai 100 screenshot pun tak apa. Yang penting mata korang ni buka chat dah lali tengok support and resistance. Korang buka chat je korang nampak, tak payah marking lagi dah. Sampai tahap macam tu. So nak senang, screenshot. Okay, so sediakan satu buku nota, satu batang pensel. Macam biasa, korang take note apa yang aku nak bagi sekejap lagi, iaitu supply and demand, which is bab 4 analysis technical, supply and demand fokus. Untuk knowledge ini tak susah pun, aku janji tak susah. Kenapa? Benda ni lah yang korang akan tentukan pergerakan harga. Nak ke mana. Kalau korang faham pasal supply and demand ni, korang tahu sama ada dia nak turun ataupun dia nak naik. Okay, sama ada bila masuk zone tu kita masih boleh entry ataupun tidak. Okay, fokus. So, inilah supply and demand. Supply and demand. Kalau korang tahu, supply ini adalah kawasan di mana terkumpulnya sellers. Okey, kita supply, kita memberi. Dan demand ini permintaan. Supply ini akan memberi dan demand ini akan memberi, mengeluarkan permintaan lah. Ada permintaan, baru ada yang memberi. Kalau ada yang memberi, insya-Allah ada yang meminta. Okey, so korang tengok pergerakan harga ni adalah naik, turun, naik, turun, naik dan turun. So, di kawasan bawah ini adalah kawasan demand, di mana terkumpulnya buyers. Simple. Orang demand. Okey, contohlah aku bagi korang satu contoh. Okey. Satu kedai ada jual pinggan. Okey, pinggan hari raya. Permintaan untuk beli pinggan ni adalah tinggi. So, permintaan membeli pinggan ni tinggi, harga itu akan menjadi naik. Okey, harga dia akan meningkat. Bila ada supply, pengeluar pinggan ni, kedai-kedai yang menjual pinggan ni tinggi, harga itu akan menjadi rendah. Kalau pengeluar pinggan-pinggan ni tak ada, kurang, so harga permintaan ni akan terus meningkat. Buyers akan terus meningkat. Tak ada supply, tak ada penjual yang cukup, cuma pembeli yang tinggi. Dekat sini kita boleh baca sama ada permintaan dan pembeli dan penjual stable ataupun tidak, dalam kuantiti yang stabil ataupun tidak, dalam kuantiti yang mencukupi ataupun tidak. Sama ada buyers dan sellers ini dapat bekerjasama ataupun tidak. So, kalau buyers ni terlalu tinggi, maka harganya, kalau buyers ni terlalu tinggi daripada penjual, maka harganya akan tinggi je, sebab tak ada orang jual. Tapi permintaan tinggi, jadi penjual-penjual ni akan menaikkan harga. Okey, tapi kalau penjual-penjual ni lebih ramai daripada pembeli, makanya harga akan menjadi rendah sebab nak dapatkan pembeli. Okey, faham? Dapat sesuatu? Kalau tak dapat, korang komen. Okey, so jangan lupa like and share juga dekat kawan-kawan korang kalau nak tahu pasal supply and demand. Kalau korang suka, like je. Okey, subscribe. Okey, simple. Dalam supply ada SNR. Kenapa aku suruh korang fahamkan SNR dahulu, supaya korang tahu pergerakan-pergerakan dalam supply and demand. Sebab kejap lagi apa yang aku nak terangkan, ada term supply, support and resistance yang kita akan masukkan di dalam supply and demand ni. Okay, supply and demand ni cuma untuk kita fahamkan pergerakan-pergerakan harga semasa. Sama ada dia akan terus continuation ataupun sampai satu harga dia akan membuat reversal. Okay, so macam ni. Korang dah tengok, korang dah faham. Aku harap korang dapat something. Kalau tak faham, korang take rest around 5 second, dengar balik, kasih clear. Okay, lepas tu baru korang proceed. Okay, this video. Alright, supply and demand. Supply and demand. Alright. Alright, simple je. Supply and demand ini dia akan valid
Okey, gunakan ini. Ingat sampai bila-bila. Okey, dia akan valid. Alright, first touch dia masuk dalam kawasan supply, itu adalah 100% rejection. Kita masih boleh entry lagi dalam kawasan yang sama. Okey, second touch, ini adalah first touch. Second touch, okey, dia sudah menjadi 70% untuk rejection. Maksudnya reaction bila price tu masuk, ini 100% akan touch bila dia masuk kawasan supply. Okey, second touch. Okey, kali kedua dia adalah 70%, dia akan react, dia akan reject. Kali ketiga dia akan menjadi 50%. Okey, kali keempat dia akan menjadi 30% sahaja. So kalau korang ikut aku akan ambil paling tinggi hingga 3 touch sahaja based on confirmation yang ada lah. Okay, so keep on watch aku punya video, sebab aku akan explain macam mana aku mencari confirmation. Alright, so stay tune. Sama juga macam dekat bawah, sama sahaja macam first touch, sama. Ni semua sama. Okay, sama dan sama. So let's go, kita apply dalam chart. Standby, kalau boleh ada satu device dekat sebelah supaya aku tengok dekat waktu ni, korang tengok dekat waktu korang sekarang, korang nampak apa yang aku nak tunjuk. Korang cuba cari dalam chart yang korang tengok. Okay, so dekat kawasan ini kita tengok mana yang ada supply and demand. Alright, aku dah nampak something. Okay, tengok balik kawasan ni, simple. So dekat kawasan ni korang dah tahu kan puncak dan lantai harga. So ini mesti korang akan panggil puncak, lantai. Betul. So itu secara bahasa dalam trading lah, tapi bahasa yang lebih spesifik, bahasa secara fundamental, ini adalah supply, ini adalah demand. Alright, clear. So itu adalah supply and demand, dan cuba kita tengok sama ada validation tadi masih ada ataupun tidak. Okey, jom. Okey, kita tengok ini adalah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, pecah, tembus. Okey, sama juga dengan bawah. Ini adalah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. So lebih daripada 4 itu, lebih daripada 3 itu akan menjadi high risk lah. Kita dalam trading kita cuma mencari entry yang low risk. Satu lagi contoh dekat sebelah sini. Okey, 1, 2, 3, 4 sudah break. Sebab apa? Kali keempat adalah berapa persen? 30% untuk rejection, 70% dia akan terus break out. So simple ke tak? Simple. Okay, kalau korang tak rasa tak simple, komen, aku akan keluarkan satu video lagi untuk supaya korang lagi faham. Okay, so simple. Supply and demand ni simple saja untuk kita tentukan pergerakan harga nak naik ataupun nak turun. Okey, contoh bila korang dah tahu zone tu adalah zone supply, okey, ini adalah zone demand. So bila korang tahu ini adalah zone, masuk dalam zone supply, korang dah tahu dah dia akan membuat reversal, dia akan membuat patah balik, dia akan turun balik. Okey, dia akan turun balik untuk menstabilkan harga semasa itu. So dia akan pergi kepada kawasan demand. Okey, kawasan demand. Bila sampai kawasan demand, dia akan stabilkan balik. Cukup bayar semua kat situ, dia akan pergi balik kepada kawasan supply. Supply pula cukup, dia akan pergi balik kepada kawasan demand. Alright, so simple ke tak nak faham supply and demand ini? Korang tahu pergerakan dia macam mana? Inilah dia. So macam mana kita nak tentukan sama ada price itu akan terus pergi kepada kawasan supply ataupun demand? Next video ada jawapan dia. So stay tune.
Standby buku nota korang dan pensel. Dan jangan lupa habis video ni cuba marking dulu supply and demand sebanyak mana yang boleh, screenshot dan simpan. Praktik mata korang dulu. Sebab apa? Kau ingat, knowledge, second is skill, and third is experience. So sekarang korang dah belajar dan knowledge, sekarang skills. Macam mana korang nak cari, macam mana kepantasan korang nak dapatkan, nak detect supply and demand. Simple ke tak? Simple. Dengar cakap aku, benda ni simple saja kalau korang ada skills yang cukup. Korang praktik. Lepas tu experience ni tunggu. Okay, Assalamualaikum. Jumpa di next video untuk kita tentukan pergerakan sama ada continuation ataupun reversal menuju supply dan demand. Alright, Assalamualaikum. Alright.